Selamat sejahtera kepada Madam dan kawan-kawan saya. Nama saya Hana Anbulagan. Nombor matrik saya 420-1451. Saya dari kumpulan 6. Saya wakil daripada kumpulan 6 ingin membentangkan tentang proposal kita. Hari ini saya nak bentangkan tentang proposal kita yang bertajuknya haiwan darat. Saya akan sharekan kita punya slide. Okey. Ni adalah slide kita. Pengenalannya, haiwan darat tergolong dalam kumpulan yang berbeza yang telah berkembang secara bebas. Sebilang besar haiwan ini mempunyai pelbagai penyesuaian untuk bertahan hidup di persekitaran ini. Berbeza dengan persekitaran air. Perbezaan utama dari persekitaran perairan adalah bahawa udara kurang tempat daripada air. Atas sebab ini, haiwan darat terpaksa menampung berat badan mereka sendiri kerana mereka mempunyai kesan graviti yang lebih besar. Bermaksud bahawa haiwan darat telah mengembangkan sistem untuk mengatur peluh mereka seperti bulu-bulu dan mekanisme lain. Berkat mekanisme ini, kehilangan air berlebihan dapat dielakkan. Suhu adalah faktor lain yang perlu diambil kira dalam perkembangan haiwan darat. Variasi suhu ini pelbagai habitat adalah hasil dari kejadian radiasi matahari yang lebih besar atau lebih kecil. Bumi menyejuk dan memanas lebih cepat daripada air. Di bawah keadaan ini, haiwan darat telah mengembangkan penyesuaian untuk hidup di habitat kering, lembap, panas dan sejuk. Seterusnya, matlamat dan objektif. Okey, matlamat dan objektif projek kita adalah matlamat syarikat kami ialah untuk menjadikan kanak-kanak mengenal haiwan daratan serta sekaligus dapat memupuk kanak-kanak untuk mengasihani dan menyayangi haiwan-haiwan darat. Kanak-kanak menggunakan aplikasi yang kami sediakan. Mereka akan dapat mengenal pasti jenis-jenis haiwan darat dengan mudah. Kanak-kanak akan berhibur dengan kartun kesukaan mereka sambil belajar. Seterusnya, aplikasi ini dapat memupuk daya tumpuan kanak-kanak yang lebih lama dalam membuat aktiviti kesukaan mereka. Seterusnya, skop penggunaan yang kita menggunakan dalam projek ini adalah kita menyediakan CD dan proposal ini untuk kanak-kanak yang berumur 4 hingga 6 tahun. Seterusnya, ibu bapa dapat menjadi aplikasi ini sebagai sesuatu bahan untuk mengajar kanak-kanak dari rumah. Seterusnya, guru pula dapat membantu guru dengan hanya menggunakan aplikasi ini. Guru dapat mengajar murid-murid dengan lebih efisien. Akhirnya, pelajar pendidikan awal kanak-kanak. Mungkin bagi pelajar dalam pendidikan awal kanak-kanak ini merupakan salah satu bahan yang boleh mereka menjadikan sebagai satu rujukan untuk diaplikasikan untuk membantu mengajar kanak-kanak di prasekolah. Ini adalah skop penggunaan. Model reka bentuk pengajaran ini adalah model Assure diasaskan oleh Henning, Molander, Russell dan Smalando. 1996 adalah model reka bentuk pengajaran yang boleh digunakan untuk merancang penggunaan media secara sistematik. Model Assure bermaksud memastikan atau to assure pembelajaran berlaku. Model ini dapat membantu guru merancang pengajaran yang dapat memanfaatkan penggunaan media. Terdapat 6 langkah yang penting dan perlu dilalui oleh seseorang guru sekiranya memilih reka bentuk pengajaran model Assure ini. Antaranya adalah analyze learners, iaitu analisis pelajar. Seterusnya state objective, iaitu nyatakan objektif atau hasil pembelajaran. Select method, media dan materials. Pilih kaedah dan bahan sumber. Utilize media and materials, iaitu guna media dan bahan sumber. Require learner participation, ialah libatkan pelajar dalam pembelajaran. Dan evaluate and revise, iaitu nilai dan semak semula. 6 langkah ini amat penting
dengan modal reka bentuk pengajaran ini. Setiap pelajar mempunyai pengalaman yang berbeza. Analisis pengetahuan pengalaman sedia ada pelajar dapat membantu guru menyediakan pengajaran dan bermanfaat kepada pelajar. Guru boleh mengenal pasti pengetahuan sedia pelajar melalui ujian pra-unit yang akan dipelajarinya. Seterusnya, ini adalah pelan cerita kita. Okey. Dalam pengenalan, kita ada masukkan satu logo syarikat dan selamat datang, logo selamat datang. Tajuk kita adalah haiwan darat dan pengajarannya ada 14 slide. Lagu, 3 video untuk memudahkan kanak-kanak memahami tentang kepentingan projek ini. Latihan kita ada bagi 13 slide. Seterusnya, cost project. Cost project kita sebiasanya harga software, kos pembinaan, kos kontrak. Ini semua adalah cost project kita. Di sini kita ada nyatakan harga se-unit dan upah kerja atau gaji kita akan bagi 2,200. Dalam kesimpulannya, ucapan perkataan pertama oleh kanak-kanak merupakan detik gembira yang nantikan oleh ibu bapa. Ibu bapa tidak sabar mendengar anak mereka bercakap dengan lancar dan bersembang bersama-sama. Sememangnya belajar bercakap merupakan perkembangan bahasa yang penting dan menggembirakan. Kita tahu bahawa perkembangan bahasa itu melibatkan bila dan bagaimana kanak-kanak belajar bercakap dan memahami apa yang didengar. Kita sedar pentingnya perkembangan bahasa untuk kanak-kanak berkomunikasi, meminta keperluan harian dan berkongsi pengalaman. Kesimpulannya, projek ini akan membantu kanak-kanak untuk memahami tentang kepentingan haiwan darat. Oleh itu, mereka akan menyayangi haiwan darat dan kita boleh mengimplikasikan keputusan haiwan darat. Seterusnya, slide seterusnya adalah jadual perancangan projek. Ini adalah jadual perancangan projek kita minggu pertama hingga minggu ke-7. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.